Nikah sedikit ini, tahap betapa seriusnya masalah nikah sedikit di Malaysia ini? Okey, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Nikah sedikit. Jika kita lihat 10 tahun yang lalu, nikah sedikit ni dia membabitkan sama ada perkahwinan itu di seberang Thailand, ataupun tak masuk sepadan Thailand, di betul-betul di sebahagian Sungai Golok, Sungai Bukit Bunga, Rantau Panjang dan sebagainya. Tetapi pada ketika ini dia lebih menakutkan apabila bukan hanya warga negara Malaysia yang terlibat, tetapi telah didalangi oleh warga negara luar. Contohnya warga negara Pakistan, warga negara Bangladesh, malah ada juga beberapa warga negara asing daripada Timur Tengah yang melaksanakan perkahwinan jenis sedikit ni. Jadi perkara-perkara ini yang menyebabkan kita rasa dari sudut undang-undang menakutkan kita lah. Menakutkan kita sebab yang terlibat juga adalah anak-anak watan Malaysia, yang mana pasangannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah warga negara kita, warga negara Malaysia. Kenapa kita lihat peningkatan yang sangat mendadak dari segi permohonan surat pernikahan di seberang sana dan juga sindiket yang telah pun datang ke dalam negara kita sendiri? Kenapa semakin meningkat sedangkan kita ada akta-akta dan juga peraturan yang boleh membendung aktiviti sebegini? Okey, saya nampak macam ni. Situasi yang berlaku ni disebabkan oleh pertama, kelambakan ataupun kenaikan warga negara asing hadir ke dalam negara kita semakin banyak. Ada kebaikan walau bagaimanapun kita lihat pada sisi yang gelap sedikit. Yang mana kalau kita tahu ada beberapa prosedur yang diperlukan untuk melakukan pernikahan di Malaysia. Pertamanya, warga negara di luar apabila dia nak datang ke Malaysia, apabila dia terikat dengan yang dipanggil sebagai permit visa, permit bekerja. Dia bukan datang sebagai pelajar, dia bukan datang sebagai profesional, dia bukan datang sebagai pekerja yang mendapat kebenaran daripada immigration dan sebagainya untuk bernikah. Tetapi mereka datang ni untuk bekerja, sama ada daripada Indonesia dan sebagainya, dan juga Nigeria dan lain-lain. Jadi di sana mereka menggunakan kaedah sindiket disebabkan apabila berlaku perkara-perkara, contohnya mereka dah jatuh cinta ataupun ingin melakukan akad pernikahan, sepatutnya dari sudut undang-undang mereka membatalkan permit kerja dan kemudian masuk semula ke negara ini, sama ada sebagai pelancong ataupun sebagai pelawat, boleh lakukan akad pernikahan, tapi mereka mengambil jalan pintas. Yang jadi masalah selepas itu, apa dia masalah? Kita menyentuh 5 maqasid syariah. Seperti mana dalam kerajaan Malaysia baru ni, kita meninggikan Islam rahmatan lil alamin dan juga 5 maqasid syariah. Kita menjaga salah satunya berkenaan dengan nasab dan kita menjaga berkenaan dengan keluarga. Apabila kita cakap pasal nasab, bila berlaku pernikahan-pernikahan di sindiket ini, bagaimana taraf anak? Pendaftaran anak dan sebagainya. Ada pula nikah itu punya nikah itu tidak sah. 5 rukun nikah tidak mencukupi. Nikah itu sendiri, itu yang pertama yang menjadi kebimbangan. Okey. Kita tahu mereka mengambil jalan pintas untuk berkahwin kerana mereka tidak memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan di negara kita terutamanya. Tetapi mungkin di dalam pemikiran mereka adalah okey, kalau ditangkap pun perlu dibayar denda. Dan denda itu mungkin mereka mampu untuk membayarnya. Dan berbanding kita mengikut segala prosedur-prosedur yang ditetapkan, baik kita bayar denda je di kemudian hari. Jadi macam mana sepatutnya kita menangani masalah sebegini? Dia macam ni, bagi saya sebenar-benarnya apa yang kita nak, seluruh rakyat Malaysia, tidak ada masalah sebenarnya apabila anda semua nak bernikah dalam Malaysia. Kita mengalu-alukan bahawa seperti mana dalam Al-Quran, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Kita memang dijadikan pelbagai bangsa, pelbagai kaum untuk berkenal-kenalan, saling cinta mencintai dan akhirnya boleh berkahwin. Tapi ikut saluran undang-undang. Apabila mereka tidak ikut saluran undang, menjadi satu permasalahan kepada kita. Jangan ambil jalan pintas sebab kesan dia mendatang. Adakah kita sanggup jika sekiranya perkahwinan kita tidak sah dan kita sepatutnya difarakkan, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak kemudian berkahwin, ada cucu, cicit dan sebagainya. Dosa itu berpanjangan. Implikasinya berpanjangan. Kita bukakan talian kepada anda untuk anda mempunyai pertanyaan 0377261603. Baik, tuan, saya nak tanyakan bagi kita jawab panggilan dulu ke? Kita jawab panggilan dulu, bagaimana? Okey, ya, betul. kita jawab Terus saja baru buka talian ada pemanggil lah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, siapa di talian? Puan Nurul. Ya, silakan Puan Nurul. Soalannya Puan Nurul? Ya, saya nak tanya. Ya. Kalau yang dah menikah di Thailand kan, Puan, kita minta untuk cakap kuat sedikit, tak berapa dengar lah. okey. Kalau yang dah menikah di Thailand, Okey. Ya, Puan teruskan Puan. Puan. Kalau dah menikah di Thailand, boleh jauh sikit dari televisyen kot. tidak ya. Ya, sebab suaranya kita dengar di televisyen. Jadi tu sedikit lambat. Puan, silakan. Kalau dah menikah di Thailand, ya. Okey. Prosedur selepas nikah dia Prosedur selepas nikah di Thailand untuk didaftarkan di Malaysia. di Malaysia. Ya. Baik. Okey, baik Puan. Okey. Itu saja ya. Ya, itu saja. Ini Terima kasih, Puan Nurul. ini yang menurut kebimbangannya lah tadi tuan. Okey. Prosedurnya panjang. Saya pendekkan Ya. supaya rakyat Marhen senang faham. Betul. Okey. Pertamanya apabila kita bernikah di Thailand, apa kena buat? Rujuk kepada mahkamah. Di mana mahkamah pertama kita lihat alamat mas tautin. Bila kita dah tahu alamat mas tautin, kemudian kita akan pergi rujuk kepada Jabatan Agama. Contoh di wilayah Persekutuan dan juga di Selangor. Ya. Kita ada proses 4P dan juga proses 5P untuk memastikan bahawa pasangan tersebut betul-betul bermas tautin dan anak jati Selangor ataupun anak jati wilayah Persekutuan. Okey. Kalau dia anak daripada IC-nya di alamat lain, dia kena buktikan dengan surat mas tautin. Kemudian dia akan pergi kepada Mahkamah Syariah. Saya nasihatkan jika sekiranya perkara tersebut tidak dapat disampaikan dengan baik kepada mahkamah, lantik peguam syar'i. Lantik mana-mana peguam syar'i yang lebih arif pasal berkenaan ini, maka dia akan bentangkan beberapa perkara. Yang biasa saya tanya apabila adanya klien-klien yang hadir berjumpa dengan kita, peguam selalu akan tanya bagaimana dengan butiran dokumen-dokumen. Ya. Sebab apabila nikah di Thailand ni, hanya ada beberapa tempat daerah di Thailand yang diakui sah oleh kerajaan Malaysia. Contohnya kita ada Songkla, Naratiwat, Yala, Patani, Satun. Banyak lagi lah. Oh, banyak jugalah, ya. Ada dalam 6-7 lah. Jadi ini yang saya hafal lah. Okey, jadi kemudian dia pula ada pula senarai wali-wali hakim ataupun kadi-kadi yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia untuk menikahkan. Kita dapat semua dokumen-dokumen tersebut, yang mana dokumen-dokumen tersebut juga perlu diakui sah oleh Konsulat Jeneral di Malaysia. Wow. Konsulat Jeneral Malaysia ada 2. Satu di Songkla, satu lagi di Bangkok. Siapa nak pergi honeymoon jauh boleh pergi Bangkok. Bangkok dulu. Tapi ataupun di Songkla lah selalunya. Pergi ke mahkamah, selesai perbicaraan, selesai prosiding, dibantu oleh peguam syar'i, maka lepas tu baru boleh daftar. Baru boleh didaftarkan Baru boleh secara daftar. sah di Malaysia. Baik. Baik, Tuan, kita ada pertanyaan pemanggil daripada Tanjung Malim. Tanjung Malim. Banyak juga pertanyaan yang menarik juga. Hello. Ya, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Saya Nora. Okey, silakan Puan Nora. Okey, macam saya dapat mesej lah dalam grup WhatsApp berkenaan sindiket ni lah. Okey. Jadi saya nak tanya, kalau macam ni saya nak lapor kepada siapa cik? Macam mana kami nak ambil tindakan lah supaya dia tak berluasa lagi. Sindiket ni menawarkan perkhidmatan untuk menikahkan lah. Ya betul. Okey, baik. Puan Nora dah berkahwin? Sudah. Jadi hanya mendapat maklumat untuk dipanjangkan. Baik. Ya betul. Ni rakyat yang prihatin tuan. Macam mana? Terima kasih, Puan Nora. Sebab ni semakin berani ni tindakan mereka ni kan. Jadi macam ni. Saya peguam ni, peguam. Okey, jadi nasihat saya sebagai seorang peguam syar'i dan juga pengamal undang-undang, jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang mengetahui berkenaan dengan perkara ini, pertamanya saya nasihatkan rujuk kepada Jabatan Agama di tempat masing-masing. Jabatan apa yang perlu dirujuk di Jabatan Agama Islam adalah bahagian penguatkuasaan. Dan kemudian barulah akan memberi maklumat kepada I.O. dan juga Jabatan Pendakwaan. Semua jabatan agama akan ada satu jabatan yang dipanggil sebagai Jabatan Penguatkuasaan. Yang mana dalam Jabatan Penguatkuasaan ini, para penguatkuasa akan meneliti aduan-aduan yang mana pengadu ini namanya dirahsiakan. Jangan khawatir, yang mana sekiranya kerjasama daripada semua pihak rakyat Malaysia memberikan kerjasama yang baik kepada Jabatan Agama dan juga memberikan kerjasama yang baik kepada mahkamah, kita yakin dan kita percaya bahawa perkara ini dapat dikurangkan. InsyaAllah. Itu yang prosedur yang paling utama Puan Nora tadi kena buat. Okey. Baik, tuan, saya pertanyaan di sini, di mana katakan satu pasangan ni dia mungkin telah pun bernikah di luar negara, di Thailand sebagainya, dan kembali ke sini,
mempunyai seorang atau dua orang anak. Jadi apakah status mereka dan sekiranya mereka telah pun berkeluarga dan beranak pinak dan sebagainya, apakah cara ataupun damage control di situ? Apakah prosedur seterusnya untuk mereka mensahkan perkahwinan mereka itu? Okey, dengan izin, damage control yang perlu dilakukan. Contohnya perkahwinan, saya bagi dua senario. Senario pertama yang selalu berlaku. Bila menikah di luar, nak daftar di Malaysia, pada ketika tersebut, selepas tahun ada anak baby, 9 bulan lahir anak lah. Okey, lahir anak apa nak buat, dia kena daftarkan nikah. Itu biasa. Selalu yang dibuat oleh masyarakat. Akan tetapi yang kedua jatuh pula. Okay. Boleh. Isu hangat dia jatuh. Yang kedua berkenaan dengan apabila berlakunya nikah sindiket. Yang ni kita risau. Apabila berlaku nikah sindiket tapi dalam keadaan suci hati, pasangan tidak mengetahui bahawa pernikahan tersebut adalah pernikahan yang tidak sah. Dia yakin dan percaya bahawa pernikahannya adalah sah. Sehinggalah contohnya dia tengok, dia melihat, menonton, contoh saya ke, rakan-rakan saya ke, mana-mana ustaz di TV3 contohnya, yang memberikan kuliah dan tazkirah dan sebagainya, dia tahu bahawa pernikahan aku ada masalah. Apa dia kena buat? Pertama, pergi ke mahkamah syariah untuk mendaftarkan pernikahan. Kenapa? Kerana anak-anak yang telah lahir ini, sekiranya dia adalah pernikahan sindiket dan kesannya ada dua. Satu, pernikahan dia adalah sah. Satu lagi, pernikahan dia tidak sah. Pernikahan yang sah tidak ada apa-apa. Alhamdulillah, anaknya boleh ban dan sebagainya. Bagaimana dengan pernikahan tidak sah? Yang ini ramai rakyat Malaysia tidak tahu. Apa yang perlu dibuat? Apabila pernikahan itu tidak sah, selalunya mahkamah akan memfarakkan pernikahan. Pernikahan akan difarakkan dan kemudian anak-anak tersebut akan diisytiharkan sebagai anak watik syubhah. Jadi jangan risau, jangan takut ke mahkamah. Anak-anak, walaupun pada ketika itu anak-anak dah umur 14 tahun, 15 tahun. Ini kes real. Melibatkan juga bukan hanya orang biasa, orang kenamaan pun ada. Datuk Seri ke, Tan Sri ke dan sebagainya. Tapi bila bab cakap ilmu agama ini, perlukan kita bertanya kepada orangnya. Jadi kalau tanya pada orangnya siapa? Tanyalah kepada peguam-peguam syar'i. Jadi bila dah diketahui pernikahan difarakkan, kalau nak menikah semula, perlu akad nikah balik semula. Anak tersebut masih boleh bin, masih boleh nasab. Tetapi perkahwinan itu akan difarakkan kerana tidak sah. Mungkin dalam bahasa rakyat marhainnya, farak itu adalah dibatalkan pernikahannya. Tuan, sebenarnya banyak sekali panggilan yang kita dapat. Kami nak minta maaf kerana tak dapat menjawab semua panggilan hari ini. Dan pastinya satu topik yang sangat hangat. Tapi kalau kita boleh rumuskan, Tuan, apakah satu nasihat yang boleh diberikan secara singkatnya bagi mereka yang tak berapa pasti ataupun telah pun tertipu dengan sedikit seperti ini, apa yang boleh disampaikan? Jadi, bismillah, saya menasihati kepada seluruh warga negara Malaysia, di mana pada ketika ini alhamdulillah kerajaan sangat prihatin terhadap perkara ini sambil kita menjaga 5 maqasid syariah, antara salah satunya berkenaan dengan nasab. Saya menasihati mana-mana pasangan yang merasakan ragu-ragu terhadap pernikahan mereka ataupun telah pun melaksanakan pernikahan di luar negara, rujuklah kepada peguam-peguam syar'i pertama dan rujuklah kepada mahkamah syariah. Dan di Malaysia ini juga kita ada beberapa persatuan-persatuan. Contohnya Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, kita juga ada Persatuan Peguam Muslim Malaysia. Malah kita ada beberapa banyak lagi mediator-mediator bertauliah yang terutamanya yang mahir dalam hukum syarak ataupun diistilahkan dalam syariah. Rujuk kepada mereka. Semoga perkahwinan kita selamat dan aman, tenteram insya-Allah. Yang penting jangan malu untuk bertanya. Jangan malu bertanya. Kalau malu, sesat jalan. Sebab ni penting.